Baiklah murid-murid, jom kita kenal tentang keluarga saya. Apa itu keluarga saya? Keluarga saya terdiri daripada yang pertama iaitu keluarga asas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini Cikgu Jeffrey akan mengajar mata pelajaran sejarah tahun 4, tajuk 1, Mari Belajar Sejarah. Unit 2, Saya dan Keluarga. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, standard kandungan yang cikgu akan sentuh pada kali ini iaitu 1.2 ialah pengertian diri dan keluarga. SP-nya pula 1.2.1 iaitu menyatakan biodata diri. 1.2.2 menjelaskan pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan. SP 1.2.3 iaitu membandingkan peranan anggota keluarga, dan SP yang cikgu akan sentuh pada kali ini iaitu 1.2.4 menghuraikan perkembangan diri mengikut garis masa. Manakala objektif kita pada kali ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat yang pertama menyatakan biodata diri, yang kedua menjelaskan pengertian keluarga asas dan keluarga kembangan, yang ketiga menjelaskan 4 peranan anggota keluarga, yang keempat menjelaskan 4 adab yang perlu diamalkan dalam keluarga, dan yang kelima objektif kita pada kali ini menjelaskan 4 kepentingan menghormati setiap ahli keluarga. Jom kita belajar. Baiklah murid-murid, cikgu akan mulakan dengan saya dan keluarga. Apa itu saya dan keluarga? Keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan diri, masyarakat dan negara. Unit ini kita akan membincangkan biodata diri, keluarga asas, keluarga kembangan, peranan anggota keluarga dan perkembangan diri mengikut garis masa. Yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan biodata diri saya. Yang kedua, kita akan belajar tentang keluarga saya. Yang ketiga, kita akan belajar peranan anggota keluarga saya. Dan yang keempat, perkembangan diri saya. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita mulakan. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan dengan biodata diri saya. Apa itu biodata diri saya? Biodata diri saya merupakan maklumat diri seperti nama, jantina, nama ibu bapa, tarikh lahir dan tempat kelahiran. Selain itu, maklumat tersebut terdapat dalam sijil kelahiran, terdapat dalam MyKid, terdapat dalam kad pengenalan diri sekolah dan juga kad pengenalan. Bilakah murid-murid akan membuat kad pengenalan? Ya, betul, ketika umur murid-murid mencecah 12 tahun. Selain itu, sijil kelahiran MyKid, kad pengenalan digunakan sebagai dokumen pengenalan diri untuk urusan rasmi. Apakah urusan rasmi yang perlu ada sijil kelahiran, MyKid dan juga kad pengenalan? Ya, contohnya urusan pendaftaran sekolah murid-murid dan membuka akaun bank memerlukan sijil kelahiran dan MyKid murid-murid. Murid-murid boleh faham? Bagus. Baiklah murid-murid, untuk memahami lagi apa itu biodata diri, berdasarkan peta minda ini, murid perlulah melengkapkan biodata diri anda dengan menggunakan peta minda.
merujuk kepada CJ kelahiran murid-murid. Di sini cikgu telah memberi contoh. Pada tengah-tengah peta minda ini, murid perlu menulis nama sendiri. Cikgu mulakan dengan maklumat tarikh lahir. Jadi, murid-murid perlulah merujuk CJ kelahiran dan menulis tarikh lahir di situ. Sudah pasti murid tahu kan tarikh lahir murid-murid sendiri? Bagus. Kemudian tempat lahir, masa lahir, jantina. Sudah tentu murid tahu jantina murid-murid. Betul tak? Dan yang lagi 3 ini, murid-murid bolehlah isi apa jua maklumat yang terkandung dalam CJ lahir murid-murid. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita kenal tentang keluarga saya. Apa itu keluarga saya? Keluarga saya terdiri daripada yang pertama iaitu keluarga asas. Apakah keluarga asas? Keluarga asas ialah keluarga yang terdiri daripada ibu, bapa dan juga anak-anak. Murid-murid bolehlah rujuk seperti gambar raja di bawah berkenaan dengan keluarga asas. Dalam keluarga asas terdapat ibu bapa, ada abang, ada kakak, saya dan juga adik seperti yang ada di rumah murid-murid. Manakala keluarga kembangan iaitu apa maksud keluarga kembangan? Ialah keluarga yang terdiri daripada keluarga asas, datuk dan nenek. Mari kita lihat gambar raja di bawah tentang keluarga kembangan. Di dalam keluarga kembangan terdapat datuk dan nenek bagi kedua belah pihak iaitu ibu bapa sebelah bapa kita dan juga ibu bapa di sebelah ibu kita. Boleh murid-murid faham apa itu keluarga kembangan? Sudah tentu. Bagus. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan peranan anggota keluarga saya. Di dalam sesebuah keluarga, semua perlu memainkan peranan untuk memastikan kebahagiaan sesebuah keluarga. Betul tak murid-murid? Kalau setuju, jom kita ambil tahu apa itu peranan anggota keluarga saya. Di sini kita mulakan dengan peranan ibu bapa terhadap keluarga. Yang pertama, mereka menyara keluarga. Betul tak murid-murid? Mereka telah menyara kita sejak kita dilahirkan. Yang kedua, peranan mereka memberi kasih sayang. Cuba murid-murid tanya ibu bapa murid-murid, adakah mereka sayang terhadap murid-murid? Sudah tentu. Yang ketiga, iaitu menjaga keselamatan dengan menyediakan rumah yang selesa daripada apa jua ancaman. Seterusnya, menyediakan keperluan asas seperti pakaian dan juga makanan untuk dalam kelangsungan hidup ini. Seterusnya, iaitu menjadi contoh teladan baik dalam keluarga. Betul tak murid-murid? Cuba murid-murid perhatikan ibu bapa murid yang selalu menunjukkan contoh teladan yang baik untuk memastikan anak-anak mereka menjadi lebih baik daripada mereka. Betul tak? Bagus. Seterusnya, memberikan pendidikan yang sempurna kepada murid-murid. Ibu bapa murid-murid telah menghantar murid-murid seawal 4 tahun ke sekolah tabika untuk mempelajari tentang dunia dan juga akhirat. Seterusnya, kita mengetahui apa itu peranan anak-anak terhadap keluarga. Anak-anak perlu berperanan juga untuk memastikan keluarga bahagia. Apakah peranan anak-anak murid-murid? Ya, yang pertama perlu menjaga nama baik keluarga. Bagaimana menjaga nama baik keluarga? Ya, melakukan perkara-perkara yang tidak menconteng haram kepada muka mereka. Caranya bagaimana? Ya, betul, belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. Dan nama ibu bapa murid-murid akan terkenal di mana-mana. Seterusnya, membantu ahli keluarga. Bila murid perlu membantu ahli keluarga?
Ya, semasa cuti sekolah dan semasa murid-murid tiada apa perkara yang ingin dilakukan dan apabila ibu bapa meminta murid-murid untuk menolongnya. Seterusnya, mentaati dan menghormati ibu bapa. Betul tak murid-murid? Perlu menghormati ibu bapa. Bagaimana caranya? Cikgu pasti murid-murid tahu bagaimana caranya. Yang seterusnya, mendengar nasihat orang yang lebih tua. Seterusnya, belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya kerana salah satu tanda untuk membalas jasa mereka. Betul tak murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, dalam keluarga kita perlu menghormati antara satu sama lain. Jadi, jom kita belajar adab yang patut diamalkan dalam keluarga. Betul tak murid-murid? Kita perlu menghormati anggota keluarga kita. Yang pertama, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan dan merendahkan suara ketika bertutur dengan orang yang lebih tua. Contohnya ibu bapa kita, abang, kakak serta adik kita. Walaupun adik ialah adik kepada kita. Yang kedua, kita perlulah sentiasa menghormati orang yang lebih tua dan meminta kebenaran untuk lalu di hadapan mereka. Bagaimanakah cara murid-murid lalu di hadapan ibu bapa? Ya, betul, dengan membungkukkan badan sedikit. Yang ketiga, duduk semeja untuk makan bersama-sama dengan anggota keluarga dan membaca doa sebelum makan. Ya, pastikan murid-murid duduk dengan penuh adab sebelum makan dan membaca doa. Yang keempat, setiap anggota keluarga perlu membantu dalam menjaga kebersihan rumah dan memastikan keadaan rumah sentiasa kemas serta bersih. Selain itu, supaya mengelakkan daripada ibu bapa kita penat dalam pengurusan keluarga. Boleh murid-murid? Bagus. Apa itu akhlak murid-murid? Ya, akhlak sangat penting dalam memastikan hubungan kekeluargaan dalam keadaan baik. Jadi, apakah kepentingan akhlak yang mulia? Yang pertama, kepentingannya ialah dapat mengeratkan hubungan anggota keluarga. Betul tak? Pastikan murid-murid ada hubungan yang erat di antara ahli keluarga. Yang kedua, kepentingan akhlak yang mulia dapat mengelakkan perselisihan faham antara anggota keluarga. Tidaklah murid selalu bergaduh ataupun bermasam muka dengan adik-beradik yang lain. Yang ketiga, dapat membentuk keluarga yang bahagia dan harmoni. Jadi, tak perlulah ibu bapa perlu rasa tidak tenteram berada di rumah kerana anak selalu bergaduh di hadapan mereka. Yang ketiga, apa kepentingan akhlak yang mulia? Dapat memupuk sifat penyayang dalam kalangan anggota keluarga. Betul tak murid-murid? Murid-murid amalkan tak akhlak yang mulia dalam keluarga? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan lagi dengan perkembangan diri saya. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 24 dan muka surat 25. Jom kita baca dialog antara Arif dan datuknya. Pada suatu petang, Datuk bercerita dengan Arif di beranda rumah. Arif memulakan perbualan. Datuk, ceritakanlah tentang kisah keluarga kita. Baiklah, Datuk akan menceritakan kisah keluarga kamu. Abang kamu lahir pada tahun 2008. 2 tahun kemudian, kamu pun lahir. Seronok Datuk mendapat 2 orang cucu lelaki. Jawab Datuk. Sebab itulah saya paling manja Datuk. Arif pun memberitahu. Mestilah
bapa kamu membawa keluarga kamu berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Lama juga kamu semua tinggal di Kuala Lumpur. Datuk pun menjawab, betul Datuk, kami semua rindukan Datuk. Seronok rasanya sebab bapa kerap bawa kami pulang ke kampung. Apakah yang berlaku selepas itu? Tanya Arif. Datuk dan nenek menunaikan fardu haji di Mekah pada tahun 2016. Jawab Datuk, oh, setahun kemudian saya pula bersekolah. Sekarang saya sudah berada di tahun 4 dan telah dilantik menjadi pengawas sekolah, beritahu Arif. Terbaiklah cucu Datuk, sampuk Datuknya. Boleh murid-murid? Faham? Nampak di situ perkembangan diri saya? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita belajar tentang perkembangan diri saya. Apa itu perkembangan diri saya? Perkembangan diri boleh digambarkan dalam bentuk garis masa. Apakah kepentingan garis masa? Ya, garis masa perlu dicatat untuk melihat perkembangan diri dan peristiwa sejarah. Lagi, garis masa juga boleh disimpan sebagai kenangan. Merujuk daripada buku teks muka surat 24 dan 25, perbualan di antara Arif dan Datuknya kita boleh tunjukkan dalam garis masa. Kita mulakan dengan pada tahun 2011 murid-murid dilahirkan. Betul ke tidak? Garis masa ini merujuk kepada murid-murid sekarang. Ya, pada tahun 2015 murid-murid cikgu andaikan berpindah ke negeri Melaka. Kemudian pada tahun 2017 Datuk dan nenek mengerjakan fardu haji di Mekah. Manakala pada tahun 2018 murid-murid memasuki darjah 1. Murid-murid masih ingat lagi bilakah kali pertama murid ke sekolah rendah? Ya, bagus. Dan seterusnya pada tahun 2021 tahun ini murid-murid telah belajar di tahun 4. Betul ke tidak? Itu nama garis masa yang boleh disimpan sebagai kenangan. Baiklah murid-murid, apakah yang boleh cikgu rumuskan daripada unit yang kita belajar pada kali ini? Yang pertama, untuk diri kita, pembentukan sasiah diri yang cemerlang dapat mengeratkan keakraban demi kesejahteraan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, apakah kepentingan kepada masyarakat? Keluarga yang bahagia melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Dan kepada negara, apakah kepentingannya? Ya, masyarakat yang bersatu padu akan mewujudkan negara yang sejahtera dan aman damai. Ya, jika murid-murid kurang memahami tajuk ini, bolehlah mengulangi sehingga faham apakah objektif pembelajaran kita untuk unit ini. Murid-murid setuju? Bagus. Ulangi menonton video ini. Sekian saja untuk pembelajaran pada kali ini. Dengar pesanan Cikgu Jeffrey baik-baik ya murid-murid. Yang pertama, sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan. Jadi, pesanan cikgu yang pertama, murid-murid perlu dengar dan ulangi menonton video ini untuk memahami pembelajaran. Setuju? Bagus. Yang kedua, murid-murid perlulah membuat latihan untuk memantapkan pengetahuan. Dan yang ketiga, terima kasih sehingga berjumpa lagi di lain pembelajaran. Bye-bye. Terima kasih.
Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel JVJ. Terima kasih. Bye-bye.